Bersama saya Azlin Arif dalam Rentasan Berita edisi 769. Antara paparan utama. PH hanya sokong belanjawan COVID-19, bukan yang lain. Jasa dan menggerak komuniti itu apa? Jangan banding dengan elaun ada negeri lain. Masih adakah harapan selamatkan demokrasi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemarin Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim membahaskan rang Undang-Undang Pembekalan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Beliau memulakan perbahasannya dengan ucapan penghargaan terhadap kebijaksanaan keputusan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang tidak membenarkan pengisytiharan darurat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gerombolannya yang disokong kuat oleh Datuk Seri Azmin Ali. Kata Anwar, Yang di-Pertuan Agong menolak langkah yang menjurus ke arah penyalahgunaan kuasa. Anwar juga menyentuh pandangan Raja-Raja Melayu yang mahu diwujudkan semangat muafakat dan rundingan untuk meluluskan dalam Belanjawan 2021. Namun, beliau jelas kesal kerana Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul tidak langsung menyebut atau mengangkat 6 syur dari Pakatan Harapan semasa pembentangan Belanjawan 2021. Beliau sangsi tentang kejujuran dan niat kerajaan dan kementerian sama ada benar-benar serius mahu bermuafakat untuk membendung wabak COVID-19. Belum tentu belanjawan itu akan diluluskan dengan mudah dan mahu Menteri Kewangan menilai semula belanjawan berkenaan, katanya. Dalam perbahasan tersebut, beliau mempersoal bagaimana Kementerian Kewangan dapat meramalkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8.6% hingga 9.6% bagi tahun 2021 dan pertambahan hasil yang tinggi. Sedangkan unjuran pertumbuhan yang rendah telah dibuat oleh badan-badan antarabangsa seperti World Bank dan IMF dan juga Bank Negara sendiri. Justru dari mana angka ini diperolehi oleh Kementerian Kewangan? Atas pertimbangan apa? Soalnya, Anwar turut mempersoalkan unjuran yang tidak munasabah melibatkan cukai korporat dan cukai individu. Tindakan kementerian untuk menggunakan dana dari kumpulan wang amanah pencen KWAP sebanyak 10 bilion ringgit bagi tahun 2020 dan 2021 adalah tidak wajar bagi mengelabui angka sebenar hasil negara. Beliau mempertikai bagaimana pendapatan negara boleh meningkat setelah melihat penguncupan yang berlaku. Pendapatan cukai korporat dalam unjuran Kementerian Kewangan tidak munasabah. Kerajaan juga dilaporkan akan menerima hasil bukan cukai bernilai sebanyak 14.046 bilion ringgit. Apakah ini melibatkan aset negara atau ia akan dijual kepada kroni? Apakah ia akan dijalankan dengan secara tender terbuka dan jangan ada penipuan? Semua unjuran itu perlu penjelasan Menteri Kewangan. Katanya belanjawan kali ini ditekan sebagai belanjawan COVID-19. Namun, angka dan unjuran pendapatan menimbulkan pelbagai persoalan serta keraguan. Jumlah perbelanjaan tidak menunjukkan tekad yang serius bagi menangani pandemik ini. Ketua Pembangkang itu melihat terjadi penipuan angka untuk menyembunyikan defisit. Beliau mengecam kerajaan yang mengurangkan subsidi padi dan peruntukan bagi nelayan sedangkan mereka merupakan rakyat miskin. Anwar juga mencadangkan peruntukan wang bagi kumpulan wang COVID-19 ditambah melalui peruntukan perbelanjaan pembangunan. Dengan adanya peruntukan yang mencukupi di dalam kumpulan wang COVID-19, barulah kita akan mampu menangani kesan wabak COVID-19 pada ekonomi negara, katanya. Beliau menekankan keperluan memperuntukkan wang bagi memastikan aliran tunai kepada rakyat dan syarikat, bukannya projek mega kronik. Dalam ucapannya, Anwar mengingatkan kerajaan untuk mengkaji semula belanjawan ini. Pihaknya akan hanya menyokong jika benar kerajaan serius menangani dampak wabak COVID-19.
Rakyat nampak yang di-Pertuan Agong tidak pernah bertitah bahawa Belanjawan 2021 perlu disokong tanpa perbahasan. Baginda memikirkan tentang kebajikan rakyat tetapi menghidupkan balik jasa dengan peruntukan sehingga 85 juta ringgit dan mengenakan pemotongan pada peruntukan sektor pertanian dan perikanan seperti yang didakwa. Bukan caranya. Akhirnya Anwar berkata Belanjawan 2021 terlalu banyak persoalan. Ia tidak boleh diterima. Justru tegas pengerusi Pakatan Harapan itu, pihaknya akan hanya menyokong belanjawan COVID-19, bukan yang lain. Inilah akibatnya apabila pemegang jawatan politik yang dilantik itu bukan ahlinya. Apa yang mereka lakukan hanyalah mencari pihak lain untuk meningkatkan pengaruh dan kedudukan. Kita ambil dua kumpulan yang cuba diperkasakan oleh menteri sebagai penyokong mereka. Kedua kumpulan itu ialah Jabatan Hal Ehwal Khas JASA di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Penggerak Komuniti Tempatan PEKT yang diasaskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Kerajaan Tebuk Atap pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memperuntukkan sebanyak 85.5 juta ringgit kepada JASA dan 8.6 juta ringgit kepada PEKT dalam Belanjawan 2021. Pakatan Harapan mengecam pengumuman Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz mengenai peruntukan untuk kedua entiti tersebut. Untuk JASA, terdapat dua peruntukan iaitu sebanyak 4 juta ringgit di bawah Belanjawan Komunikasi Strategi dan 81.5 juta ringgit di bawah Dasar Baharu. Sementara peruntukan PEKT ialah one-off yang kelakarnya Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah dikatakan tidak tahu-menahu mengenai peruntukan sebanyak itu untuk JASA. Namun, timbalannya iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Zahidi Zainul Abidin mengaku beliau yang memberi cadangan untuk menghidupkan JASA, lapor The Malaysian Insight. Beliau mendakwa peruntukan besar dalam Belanjawan 2021 tersebut adalah persetujuan selepas diadakan perbincangan bersama. Kononnya, tujuan menghidupkan semula JASA ialah untuk menjadi agensi penyebaran maklumat dan komunikasi secara tersusun, strategik serta bersasar mengikut keperluan semua lapisan dan segmen masyarakat. Sementara itu, PEKT dilaporkan akan menjadi penghubung kerajaan Perikatan Nasional dalam negeri yang tidak dikuasai oleh parti itu. Pegawai penyelaras kepada Menteri KPKT bagi Negeri Sembilan, Rosman Janet berkata, PEKT sebuah badan bukan kerajaan, NGO, tidak sama dengan NGO Penggerak Komuniti Negara, PKN. Menurut Rosman, PEKT adalah rakan strategik komuniti yang diwujudkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi memperkasakan agenda dasar komuniti negara. Untuk rekod, Rosman juga merupakan timbalan pengerusi Penggerak Komuniti Negara Negeri Sembilan dan pengerusi Penggerak Komuniti Negara Port Dickson. Nampak tak? Beliau sendiri memegang jawatan tertinggi dalam PKN. Bagaimana boleh beliau mengaku dalam nafas yang sama bukan datang dari gerombolan yang sama? Jika PEKT boleh mendapat peruntukan sebanyak itu daripada Belanjawan 2021, bagaimana dengan ratusan lain-lain NGO komuniti di seluruh negara? Penjelasan mengenai kedua-dua entiti tersebut tidak meyakinkan pemimpin Pakatan Harapan. Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fadzil membidas penubuhan kedua entiti tersebut sebagai alat propaganda Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau memetik kenyataan media Pengerusi Bersatu Selangor dalam Sinar Harian dan utusan pada 4 November bahawa PEKT ditubuhkan untuk menjadi mata dan telinga buat kerajaan. Pegawai PEKT akan bertindak seperti ahli majlis dalam setiap PBT dan 288 pegawai PEKT yang dilantik adalah ahli parti politik dalam komponen Perikatan Nasional. Isunya kerajaan nak peruntukkan 86 juta ringgit untuk PEKT dalam Belanjawan 2021. Apa gunanya PEKT ini kalau setiap PBT sudah ada ahli majlis yang dilantik dengan punca kuasa yang sah? Jika masalahnya mutu perkhidmatan ahli majlis, mengapa tidak diberi 86 juta ringgit ini kepada semua PBT itu untuk perkukuh aktiviti dan perkhidmatan? Soal Fahmi. Beliau sebagaimana pemimpin Pakatan Harapan lain menyarankan JASA dan PEKT dibatalkan. Sudah ada ahli perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun yang berkhidmat dengan masyarakat di seluruh negara. Buat apa ada lagi JASA dan PEKT yang menggunakan dana rakyat? Beberapa media melaporkan bahawa Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan akan menikmati kenaikan gaji pokok atau allowance antara RM3,000 hingga RM5,000. Tidak dinyatakan pula berapa sebenarnya allowance mereka sekarang sebelum kenaikan tersebut.
Namun pada November 2015, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah meluluskan usul menaikkan allowance wakil rakyat daripada RM4,600 kepada RM8,000 sebulan berkuat kuasa Januari 2016. Keputusan dibuat selepas Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob membentangkan enakmen saraan anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan Negeri 1980, lapor Berita Harian 2 November 2015. Ahmad berkata kenaikan itu berikutan komitmen dan tanggungjawab semua ahli Dewan Undangan Negeri terhadap rakyat bagi memastikan kebajikan dan keperluan mereka terjaga. Kerajaan negeri sangat memahami perkara ini di mana sebagai wakil rakyat mempunyai banyak tugas berat bagi memastikan kesejahteraan rakyat. Mereka perlu mengambil kira kedudukan kewangan masing-masing bagi menyelesaikan kesengsaraan rakyat. Justru kadar kenaikan gaji kepada RM8,000 adalah sangat tepat untuk masa ini bagi meringankan beban wakil rakyat yang perlu menjaga kebajikan rakyat masing-masing, katanya dalam ucapannya ketika mencadangkan kenaikan gaji tersebut seperti dipetik. Kini, Kerajaan Negeri Kelantan menaikkan allowance ahli Dewan Undangan Negeri dikala rakyat sedang berhadapan dengan COVID-19 dan ramai yang kehilangan pekerjaan. Alasan yang digunakan sama seperti tahun 2015, iaitu komitmen untuk menjaga kebajikan rakyat. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Ahmad Abdullah dilaporkan mahu mengurangkan jurang perbezaan gaji yang dinikmati Dewan Undangan Negeri Kelantan berbanding wakil rakyat negeri lain. Ini berkaitan dengan keadaan semasa sebab tanggungjawab wakil rakyat semakin berat. Dalam keadaan pada hari ini, sekiranya ada kenaikan sekalipun, ia akan turut dinikmati oleh rakyat, katanya seperti dipetik Berita Harian pada 5 November lalu. Maknanya berdasarkan allowance asal ahli Dewan Undangan Negeri sebanyak RM8,000, jika dinaikkan RM3,000, allowance mereka akan meningkat menjadi RM11,000. Jika dinaikkan RM5,000, allowance menjadi RM13,000. Ini tidak termasuk beberapa faedah lain. Wah, begitu mudah ahli Dewan Undangan Negeri naik gaji atau allowance mereka berbanding dengan penjawat awam yang dapat bonus hanya RM600 sahaja. Bukan kita dengki seperti yang didakwa oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, tetapi kita bimbang tentang kesesuaian masa untuk memberi kenaikan allowance tersebut. Ekonomi negara dijangka mengalami kemerosotan akibat COVID-19. Tiba-tiba allowance ahli Dewan Undangan Negeri pula naik mencanak. Bukan itu sahaja yang dipersoalkan. Jika komitmen kepada rakyat dijadikan alasan sejak tahun 2015, adakah masalah air di negeri itu selesai? Tidak. Adakah rakyat Kelantan sudah keluar dari kepompong kemiskinan? Tidak juga. Janganlah beralasan secara membandingkan dengan negeri-negeri lain yang hasil pendapatan mereka lebih tinggi. Setiap kali menaikkan gaji atau allowance kononnya kerana komitmen dan tanggungjawab kepada rakyat. Jujurlah apabila memberi alasan, itu lebih bersesuaian dengan imej Islam yang PAS tampilkan kepada awam selama ini. Inisiatif konsolidasi demokrasi diperlukan sebagai vaksin pandemik politik supaya demokrasi baharu yang lebih matang dapat berkembang bagi memastikan tidak lagi berlaku pelanggaran, kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beliau berpendapat proses konsolidasi atau mempertemukan segala jurang demokrasi antara prinsip dan pelanggaran adalah langkah awal dalam menguruskan krisis politik yang dihadapi oleh Malaysia hari ini. Kalau gencatan politik adalah langkah awalnya, maka konsolidasi demokrasi adalah perinciannya. Sekadar seruan gencatan tanpa apa-apa langkah seterusnya ialah slogan kosong yang tidak menjamin krisis akan berulang, katanya dalam satu kenyataan. Mengaitkan antara menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan nyawa, beliau berpendapat bahawa era pandemik adalah peluang untuk menangani krisis politik. Sedari awal, saya menyatakan bajet ini perlu menjadi bajet duit krisis. Pembentangan bajet adalah ruang untuk mencipta peluang berganjak dari keadaan politik sedia ada kepada cara baharu dan pemikiran baru urusan pemerintahan pasca COVID, ujarnya. Beliau mengimbas kembali ketika Pemerintahan Pakatan Harapan yang cuba memenuhi hasrat anjakan kepada politik baharu dari sudut undang-undang dan kebebasan institusi parlimen serta hak bermaklumat. Ini termasuk hasrat memaknai Islam dalam konteks negara yang penuh kerahmatan, jauh dari unsur kebencian. Hasrat tersebut diterjemahkan dalam polisi menggantung akta hasutan, menolak akta berita palsu dan memperkenalkan dasar Islam rahmah dengan peruntukan 10 juta dalam perbelanjaan 2020, jelasnya. Menurut beliau, institusi propaganda seperti JASA yang melibatkan bajet untuk menyolek kecurangan pentadbiran kerajaan telah dihapuskan dan telah menjimatkan purata RM23 juta setiap tahun.
jasa dianggap hanya untuk kepentingan propaganda destruktif. Beliau berkata usaha anjakan oleh Pakatan Harapan merupakan aspirasi rakyat yang mahukan demokrasi yang lebih segar supaya negara dapat memacu ke hadapan. Malangnya hanya 22 bulan berusaha, semuanya terbantut angkara pembelotan yang terancang melibatkan pelanggaran demokrasi yang kini tercedera dan remuk. Merujuk kepada Belanjawan 2021, beliau mengharapkan peruntukan yang menyuntik kesegaran demokrasi tetapi langsung tidak disentuh. Sedangkan tegas beliau, demokrasi adalah jaminan utama terhadap kejayaan teras untuk menyelamatkan nyawa dan kelangsungan kehidupan, saving life and livelihood. Kita tidak boleh selamatkan nyawa tetapi pada waktu yang sama menyekat kebebasan dan hak bermaklumat melalui peruntukan undang-undang yang masih mengekang kebebasan ini seperti Akta Hasutan dan lain-lain. Kita menjangkakan dalam menangani krisis politik satu peruntukan secara dasarnya yang saya namakan sebagai Inisiatif Konsolidasi Demokrasi IKD perlu diwujudkan, katanya. Beliau berkata ketidaktentuan dan kerapuhan suasana politik akibat pelanggaran pasca Februari 2020 perlu dipulihkan dan diperbaiki sebelum kita bercakap tentang perpaduan nasional atau rekonsiliasi. Terimalah hakikat bahawa krisis politik yang menjadi pandemik masih menular dengan simptom kemerosotan kepercayaan, trust deficit terhadap kerajaan hari ini menjadi semakin meruncing, katanya. Beliau menyarankan penubuhan satu Suruhanjaya Konsolidasi Demokrasi rentas semua parti untuk membentuk perincian mengenal pasti pelanggaran prinsip demokrasi termasuk perundangan yang terdedah kepada salah guna untuk sekatan hak bersuara. Katanya ini termasuk mempertahankan pilihan raya bebas, kehakiman yang bebas dan mengupayakan masyarakat sivil yang lebih mantap. Konsultasi rakyat, kata Mujahid, adalah untuk keterlibatan mereka didengari demi memperkukuhkan pilihan demokrasi sebagai landasan negara. Menurut Mujahid, kebencian antara kaum dan agama yang berpotensi menjadi alat kebencian dan menjejaskan usaha perpaduan perlu ditangani dengan perundangan khusus menjenayahkan kebencian. Sementara saya setuju tujuan selamatkan nyawa dan kelangsungan kehidupan ini diperlukan, tetapi saya akan menolak jika pemulihan demokrasi yang teruk dilanggar, diabaikan oleh kerajaan dalam bajet ini, tegas Mujahid. Tidak perlu apologetik, batalkan sahaja jasa dan semua NGO propaganda, termasuk mereka yang bersembunyi atau mendapat perlindungan parti-parti politik sambil mempromosi kebencian seperti api dalam sekam. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.